buka dulu merah. Ada yang untuk ambil gambar ke hari ini. Aisyah ambil gambar ini. Macam ada 3 orang lagi belum masuk. Kita tunggu sampai 3, 5 macam tu. Kalau masih ada yang belum masuk, kita proses sajalah. Nanti Aisyah screenshot. Dah 35, saya rasa kita boleh proceed lah. Semua, buka kamera.
Aisyah? Okay, ready. Cepat. 1, 2, 3. Okay, one more time. 1, 2, 3. Okay, jap. Next page. 1, 2, 3. Okay, settle. Thank you. Thank you, Aisyah. Dan, boleh proceed sudah? Okay, hai semua. Kamu orang dapat tengok tak slide sekarang ni? Dapat. Okay. Dapat, Jen. Okay, untuk refreshment activity minggu ni, kami dari AJK Publicity dan Media buat apa tu? Sesuatu yang agak lain. Maksud saya dia macam kita lebih kepada memberi nasihat ataupun tips kepada kawan-kawan kita yang mempunyai kelemahan-kelemahan yang tertentu. Jadi apa tu? Kami telah meminta kamu orang untuk mengisi Google Form semalam. Jadi apa-apa informasi ataupun maklumat kamu orang adalah dirahsiakan. Kami orang takkan bagi tahu nama siapa yang punya kelemahan tu. Okay. Siapa? Okay. So, boleh dikatakan aktiviti minggu ni kami orang mahu buat satu aktiviti yang apa tu kita boleh kongsi cara untuk mengatasi kelemahan diri. Jadi saya minta siapa nama dia tadi? Saya minta Dayang Aimi Najiah untuk bagi tahu kelemahan diri dan cara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dia baca nanti. Okay, terima kasih Jen. Okay, Sama-sama. tips yang saya bagi ni, kalau nak ikut boleh, kalau nak ikut pun sebab semua orang ada cara tersendiri kan. Okay, masalah pertama yang saya pilih adalah selalu menangguhkan sesuatu tugas. Okay, macam menangguh tugas ni tipu lah kalau semua tak tangguh tugas kan. Macam saya pun selalu juga tangguh tugas. Tapi setiap masalah kita ada cara untuk mengatasinya. Sebagai contoh, jika kamu semua rasa malas nak lakukan sesuatu tugas tu, kamu better fikir lagi. Kamu macam fikir, bagus saya penat sekarang daripada saya penat untuk hari yang seterusnya. Macam nanti kalau kamu tangguh-tangguh tugas, macam assignment lain pun melambat, assignment untuk subjek ni melambat. Jadi at the end kamu akan rasa kalut untuk siapkan semua tugas tu. Kedua, kalau kamu ada ahli keluarga yang suka buat kerja,
kamu join mereka sekali buat kerja. Sebab saya ada kakak yang suka buat kerja, jadi bila saya tengok dia buat kerja, saya dalam diri saya timbul rasa nak buat kerja juga. Macam rasa nak bersaing dengan dia secara sihat lah. Siapa dulu siap assignment, dia menang. Macam tu. Jangan buat kerja last minute. Itu tak bagus. Elakkan buat kerja last minute kerana dia tidak mendatangkan kebaikan. Dia hanya mendatangkan keburukan sahaja. Untuk yang kedua adalah, masalah yang kedua yang saya pilih adalah sukar bergaul dengan orang yang baru dikenali. Setiap manusia ini diciptakan mempunyai karakter, sifat dan perilaku yang tersendiri. Macam kita kan gabung dari semua fakulti, saya tak tahu kamu, kamu tak tahu saya. Jadi bila kita tidak mengenali seseorang itu dengan lebih mendalam, kita akan takut untuk bergaul. Sebab mana tahu orang ni jenis yang mempergunakan orang, yang ni jenis yang kuat makan orang. Dia tak makan nasi, dia makan orang. Jadi kita try untuk adapt dengan situasi. Kita cuba untuk ikut rentak seseorang yang kita baru kenal. Macam contoh, saya kan HJK Publicity. Saya tak kenal Alia, saya tak kenal Jennifer, saya tak kenal F, saya tak kenal Tira. Tapi bila dia orang jenis yang menegur, dia orang macam friendly. Jadi saya macam tak elok lah kalau dia orang tegur tapi saya macam diam. Dia macam itu macam kurang ajar. Jadi macam saya ikut lah, saya adapt dengan situasi mereka. Mereka friendly, saya pun friendly. Jadi kalau saya tak, so saya try ikut rentak mereka dan saya tegur balik. Dari titik tegur tu lah, dari titik saya menegur mereka balik lah, timbul lah jalinan persahabatan. Kami tidak kekok lagi nak berkomunikasi antara satu sama lain. Macam tu. Okay, saya bagi balik aktiviti ini kepada Jennifer. Okay, thank you, Amy. Okay, next. Saya nak panggil penolong pengarah kita, Amirul, untuk berkongsikan cara untuk mengatasi kelemahan diri. Dipersilakan, Amirul. Dapat.
Oke, thank you Amirul. Jadi seterusnya saya mau panggil Nurul Alia Syahira untuk berkongsikan tips-tips atau cara untuk mengatasi kelemahan diri. Okey, Dipersilakan Alia. dapat dengar kah? Dapat. Okey, thank you. So macam Amirul cakap tadi kan, untuk yang gayat, saya mau tambah sikit lah. Sorry lah mun kami cakap bahasa Sarawak. At least kita orang dapat belajar sikit bahasa Sarawak tu. So macam yang gayat kan, kami sendiri pun ada gayat. Gayat yang macam levelnya macam sampai bila dah ke tempat yang tinggi kan. Macam dah sampai sesak nafas, berpeluh apa semua. So kami fikir si dapat lah macam hidup macam gayat tu. Kelak macam ni mau ada aktiviti dengan ada aktiviti luar kan macam ni. So kami fikir kami perlu cari cara untuk atasi gayat kami tu. So setiap minggu kami akan selalunya hari Ahad lah, kami akan pergi hiking dengan kawan-kawan. So first masa pergi hikingnya untuk beginner boleh pergi Gunung Serapi. So jalan nyata kita dapat tengok ketinggiannya gila. So untuk firstnya memang bila tengok ketinggiannya memang rasa macam mau kini-kini ya juga turun dari gunung ya. Tapi sikanlah kita mau melompat dari atas gunung ya kan. So kita tengok je, bila kita tengok kita macam relax je, tarik nafas. Macam jangan terlalu ikutkan perasaan takut dia. So bila dah setiap minggu pergi hiking ya, slow-slow dapat adapt dengan ketinggian makin tinggi. So second time pergi dekat Santubong. So Santubong tu macamnya tinggi sikit nak. Dari sial lah memang slow belajar untuk naik lebih tinggi. So kini gayatnya memang masih ada tapi si gedak dolok. Kini dolok naik jambatan Darul Hanaya pun macam masa kini mau terjun dalam sungai ya. Tapi kini jalan boleh tapi jangan tengok dekat bawah. Ya jaklah untuk yang gayat. So yang kedua untuk mostly kami tengok macam yang banyak insecure. Mostly perempuan lah. Kami tahu macam ni rasa insecure tu. Contohlah kita tengok orang lain macam nya dah ada kereta umur 20 tahun. Nya dah ada dapat beri duit dengan parentsnya umur 20 tahun tapi kita masih belajar, masih degree, masih dengan assignment melobo-lobo tiap malam si tidur apa semua. Kita jangan insecure gila lah. Sebab kita sih tahu tunggang terbaliknya cari duit, pakainya beli kereta, pakainya beri mak bapaknya. Kita tu pun kelak Tuhan dato cara hidup kita untuk habiskan belajar. Ni tahu kelak kita habiskan belajar, kita dapat bahagiakan mak bapak kita bergambar konvo. Lepas konvo kita boleh cari kerja. Lepas yang second, insecure pasal kecantikan. Lagi-lagi perempuan lah. Faham macam ni rasa insecure dengan kecantikan seseorang tu. Macam cantik banyak. Kena aku sih secantiknya. Jangan terlalu bandingkan kecantikan kita dengan orang lain. Kita masing-masing kita tu cantik. Si perlu terlalu ikut si perlu dulu orang pada macam gigit macam fizikal lah. Macam gemuk lah kau tak si jaga makan kah? Mesti orang pada pasal dari sial lah kita dapat rasa macam kena sampai orang tegur macam yang aku tu si bagus kah? Gemuk tu aku tu terlalu gemuk kah? Aku tu si kacak kah? Jangan peduli kepada orang. Asalkan kita happy, kita si kacau hidup orang. Pasal macam kita macam si paksa orang untuk ikut apa yang kita mau. Macam pedulilah yang memadah kita apa. Janji kita happy, kita si kacau macam yalah kita si kacau hidup orang. Ya je. Semua orang ada kelebihan masing-masing. Tuhan dah beri kita kelebihan masing-masing untuk kita bersyukur. Contohlah ada yang si cukup fizikal. Sikanlah kita mau madah
kena yang saya datangan, kena aku saya datangan macam ya, dah Tuhan dah beri yang saya datangan. Macam yalah takdirnya, macam ya juga kita mesti bersyukur selagi nikmat Tuhan beri dan kita tu selagi mana kita tu diberi nikmat oleh Tuhan, selagi ya kita perlu bersyukur. Ya je. Thank you. Thank you Okay, Ayun thank you sebab Dalia. translate. Thank you Lia, walaupun kamu banyak guna bahasa Sarawak, saya harap semua orang paham. Lagipun Amirul ada sertakan sekali penterjemahan di dekat komen tu. Okay, next kita akan panggil Felicia untuk berkongsikan tips atau cara-cara untuk mengatasi kelemahan diri. Dipersilakan Felicia. Hai, selamat petang semua. Oke, pada hari ini saya akan membagi tips untuk kelemahan. Kelemahan yang pertama ialah overthinking. Saya tahu semua orang pun pernah rasa overthinking kan? Sekejap ya, saya lupa. Overthinking. Contohnya macam sekejap. Okay, bawa bertenang, relax, tarik nafas, kemudian barulah apa nama ni, apa nama untuk mulakan it's okay, take your time ya. Okay, bagi Okay, madam. Sorry, madam. Saya memang tak it's confident. okay. So teruskan dulu sebab Okay. saya non-stop hari ni jadual saya. Bagi saya dalam 10 minutes untuk saya solat sekejap ya. So, sorry sebab jadual saya sangat pack hari ni. Bagi saya masa 10 minit, yang lain boleh teruskan kelas ya. Bagi masa saya solat sekejap ya. Alright. Kelemahan yang pertama yang saya nak bagi tips is lack of confidence, iaitu kurang keyakinan diri macam saya. Saya pun lack of confidence, tapi macam sekarang saya cuba untuk berlatih untuk kurangkan tahap saya tak confident tu. So tips saya ialah jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sebab ramai sekarang ni orang hilang keyakinan sebab terlampau melihat dekat keburukan diri sendiri. Lepas tu dorang sanjung kelebihan yang ada dekat orang lain. Hal ni boleh membuatkan diri kita tertekan dan merosakkan diri, macam rasa diri tak cukup. Then kalau boleh berhenti membandingkan diri sendiri dan percaya kat diri sendiri, sebab kalau orang lain boleh, kenapa kita tak boleh kan? Jadi jika orang lain boleh gembira, kamu semua pun berhak gembira. Tanamkan dekat diri bahawa hidup korang bukan sebuah pertandingan. Jadi korang tak perlulah berlumba-lumba kalau korang rasa yang diri korang not enough kan. Selain tu, kalau saya tak confident kan, saya selalu self-reward. Self-reward lah, macam beri hadiah kat diri sendiri. Macam shopping ataupun beli makanan untuk diri sendiri. Then sebab saya dah bekerja keras and been hard to myself, and then why not saya self-reward. Even kadang-kadang saya agak boros ya. Okay, overthinking. Saya rasa banyak kot orang yang overthinking. Termasuk saya, tapi
saya selalu elak overthinking dengan tak terperap lah. Macam busykan diri. Macam tak duduk dalam bilik je. Kalau duduk dalam bilik, bukalah tingkap biar terang, matahari boleh masuk kan. So tak adalah. Jangan, kalau boleh elak dalam gelap lah. Macam elak sendiri. Korang yang parents kerja ataupun ada beradik sekolah, korang je yang dekat rumah macam saya, seorang-seorang je selalu. Cubalah keluar ke, kalau setiap petang tu macam pergi jogging ke, jalan-jalan ke. Macam saya malas nak jogging, so saya jalan-jalan je. Pusing-pusing je taman tu. And then balik-balik, hilanglah rasa, rasa apa ayat rasa paling penting is buat je diri anda semua busy sampai korang tak boleh nak overthink. Tapi it's okay to be not okay sometimes. Tu je lah kot dari saya. Thank you. Sorry ya. Okay, thank you, Fel. So, You're welcome. kita panggil Aidil. Muhammad Aidil Hazrin untuk bagi nasihat dia. Hello. Boleh dengar tak? Hello. Boleh. Okay, tema yang saya nak mention ni adalah ada yang suka pendam perasaan atau pendam dalam diri sendiri je. Okay, bagi saya kalau nak overcome perasaan ni, kita kena cari orang yang kita percaya. Okay, contoh macam dalam kes saya ni, kalau saya ada masalah, saya akan cari kawan saya yang saya percaya. Memang dia ni memang pandai simpan rahsia. So saya akan cerita masalah ni dekat dia. So at least apa yang saya pendam tu saya dapat luahkan. At least rasa lega lah kalau kita cerita dekat orang. Seperti contoh kalau kamu orang semua macam tak boleh percaya yang kawan-kawan ni boleh simpan rahsia. Macam saya juga, saya cerita dekat mak saya sendiri. So saya luahkan apa benda je yang dekat mak saya. So mak saya pun boleh nasihat saya juga macam mana nak hadap masalah yang saya hadap ni semua. So tu je lah dari saya. Okay. Okay, thank you, Aidil. Okay, seterusnya kita panggil Syamil. Ada tak Syamil dekat sini? Muhammad Syamil. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Saya harap suara saya clear dan semua dapat dengar. Okay, untuk poin pertama saya lah, saya in general, saya selalu pegang kepada prinsip mindset, motivation dan responsibility. Itu yang paling penting bagi saya. Sebab saya akan explain kenapa. Untuk poin satu, bagi yang suka menangguhkan kerja ataupun procrastinating, sebenarnya it depends on situation lah. It's not 100% a bad thing, tapi depends on the situation. Contohnya kalau you procrastinate because you are lacking of ideas ataupun awak masih give your full commitment untuk kerja yang lain, then it's not a bad thing. Macam saya sendiri, saya tak suka menangguhkan kerja sebab tu akan mess up my mind lah. Saya rasa sangat terbeban dalam otak. Walaupun saya mungkin ada setengah orang dia procrastinate sebab dia nak rehat, tapi
when you are resting, then betul ke kamu rehat? So otak kamu terbeban dengan kerja yang kamu tangguhkan tu kan. So why not you just work something out, even work on the draft ataupun your strategies to start on your work. So that's the thing, dari drafting dan strategi tu pun cara untuk Zos motivation yang untuk being more organized lah. Dan untuk yang ada masalah yang malas membaca dan buat kerja apabila disuruh, awak you mesti anggap, kalau membaca kan you mesti anggap benda tu akan menaikkan nilai dalam diri kamu. So it's worth it untuk you take your time, walaupun you malas tapi you take your time untuk naikkan, at least give yourself something to value lah. Dan untuk yang tak kemas, saya tak pasti tak kemas dari segi fizikal ataupun sama tadi not organized. Untuk yang not organized, it depends on what matters to you. Tak semestinya kalau korang tak ada jadual belajar, korang seseorang yang tak organized. Because kalau saya sendiri, saya tak ada jadual belajar, saya tak ada jadual due date assignment, saya tak ada semua tu. Adakah tu bermaksud saya tak organized? Tak juga. So, bagi saya, benda tu tak memberi impak yang besar. Saya lebih suka organized dalam segi tempat saya belajar, tempat saya kerja, mesti kemas. Itu yang saya rasa boleh meningkatkan produktiviti saya. Jadi itu yang definisi being organized bagi saya. Jadi you mesti tahulah apa yang matters to you lah. Lepas tu yang suka makan, ada masalah suka makan, it's not a bad thing bagi saya, it's not a bad thing. Why not you anggap suka makan tu sebagai your motivation or your self reward lah, to be your motivation. For example, kalau you dah be productive for a period of time, then go reward yourself with a big meal lah, big nice meal. That's good. As long as it's not menjejaskan kesihatan lah. Okay, that's all for me. Thank you. Okay, thank you Syamil untuk tips-tips yang kamu share. So, seterusnya kita panggil pengarah kita, yaitu Haina, untuk berkongsikan cara untuk mengatasi kelemahan diri. Dipersilakan Haina. Okay, boleh dengar kan? Boleh. Okay, yang ni ada 5 kelemahan yang saya nak bagi tips. Yang pertama, suka bandingkan diri dengan orang lain. Benda ni dah ramai kan tadi orang cakap. Tapi bagi saya, benda ni bila kita bandingkan diri dengan orang lain ni, kita cuba pandang dari sudut yang positif. Tak semestinya bila bandingkan diri dengan orang lain, benda tu macam jadi kelemahan. Bila kita bandingkan diri, macam contohlah yang ni, dia ni si A ni bercakap, macam petahnya dia bercakap, kenapa aku cakap macam tersekat-sekat, lepas tu macam tak pandai nak berbual, tak pandai nak bercakap. So, benda tu jangan jadikan kelemahan. Bila kamu nampak dia macam pandai bercakap, pandai present, kamu try jadi macam dia. Jadikan dia tu motivasi. Biar apa yang dia buat inspire kamu untuk jadi better dari kamu sebelumnya. Contohlah. Okay, yang kedua, tidak berdisiplin dalam mengikut jadual waktu sendiri. Tidak berdisiplin ni dia susah nak bagi tips lah, sebab benda tu diri sendiri kan. Tapi
ingat satu benda je. Bila kita buat jadual ataupun kita ada tugas yang diberi, kita kena ikut kan, kita kena buat and cuba set deadline. Contoh macam assignment memang ada deadline sendiri, tapi cuba buat deadline assignment untuk diri sendiri. Contoh macam kena hantar 1 Mei. Tu yang pensyarah bagi, kena hantar sebelum 1 Mei. Tapi kamu cuba buat macam siapkan 2-3 hari awal sebelum 1 Mei. Siapkan deadline mungkin awal lah, maybe 29 April kena siap. So, kejar deadline kamu sendiri supaya kamu dapat ikut jadual waktu sendiri. Yang ketiga, segan bertanya dengan pensyarah. Segan bertanya ni normal lah. So, kita tak kenal pensyarah. Lepas tu, kita malu dengan kawan-kawan. Dan kita tak pernah jumpa pun rakan sekelas ni. Tapi, kalau rasa malu tu, ada banyak cara nak tanya. Maybe tanya melalui WhatsApp. Kalau rasa macam susah nak WhatsApp, email. Ataupun kan masa online kelas tu, kita ada private chat kan. Chat lah private kalau rasa malu orang tengok apa soalan kita. Cuba cari alternatif lain untuk bertanya. So, kalau kita tak tanya, nanti sesat. Macam orang lain dah pergi jauh dah, kita masih pergi kat sini, masih tak tahu nak buat apa. So, better tanya walaupun segan. Beranikan diri. Seterusnya, malas belajar dan melakukan ulang kaji. Malas belajar ni, kamu kena ingat goal kamu. Kamu nak jadi apa? Bila dah graduate nanti kamu nak jadi apa? Kamu rasa kamu mampu ke graduate kalau kamu malas? Macam tu lah. Ingat macam, kalau saya lah, saya akan ingat parents saya. Saya nak graduate. Lepas tu saya nak ambil gambar dengan parents. Graduation day tu. Jadi macam tu lah kamu. Bila kamu malas, kamu ingat parents kamu. Sebab apa kamu masuk U? Sebab apa kamu belajar? Macam tu lah. Ingat balik apa yang kamu nak. Contoh, kalau kamu nak kerja bagus, so belajar rajin-rajin. Macam tu. Yang last tadi, tiada matlamat yang jelas. Tiada matlamat jelas ni, sebenarnya kan, saya pun tak pernah ada matlamat yang jelas. Tapi satu benda aja yang saya selalu buat. Sejak dari awal lagi, memang dari SPM sampai sekarang, saya memang tak ada cita-cita. Macam saya tak tahu nak jadi apa. Jadi saya buat je semua benda sebaik mungkin. Macam cuba nak dapatkan cuba untuk baik dalam segala subjek sampai suatu saat nanti bila kamu capai dekat satu point dalam hidup kamu kena buat keputusan. And ada orang pernah cakap ni kat saya macam cuba untuk jadi baik dalam semua benda. Nanti suatu saat nanti kamu akan macam mana? Dia macam kamu pegang kunci. Setiap yang kamu buat tu, setiap apa yang kamu macam mana cakap? Macam kemahiran yang kamu ada tu akan jadi kunci. Nanti bila dah adalah masa depan nanti kamu pilih apa kamu nak jadi. Macam tu lah. Jadi kalau tak ada matlamat, tak apa, teruskan je buat apa yang kamu buat. Teruskan buat sampai habis lah benda tu, walaupun tak ada matlamat. Yang penting siapkan kerja tu. Okay, saya rasa tu saja lah. Saya pun tak pandai nak bagi tips. Okay, thank you. Okay, thank you Haina. Sekarang kita masih teruskan ke ataupun Madam sudah free sekarang? Okay. So ada lagi siapa-siapa yang nak berkongsi ke untuk aktiviti hari ini? So actually thank you very much semua atas komitmen. Saya dah saya dah record dah. So sebab every time kelas tu memang saya akan record lah untuk rujukan bersama. Jadi sebab saya ada tertinggal tadi yang mula dalam ketiga macam tu kan. So ada sesiapa lagi sebab macam ramai perempuan je yang share ni. Ada
Mirul je. Tadi mungkin yang kat depan-depan tu But it's okay. So sekarang dah 3.45. Saya rasa itu sajalah kot Jennifer for aktiviti hari ni. Saya seronok dan sekiranya ada peluang, saya mohon nanti para pelajar masukkan dalam refleksi. Ada kan logbook you all tu, buat attachment dekat situ aktiviti yang you all buat tu, 5 kelemahan diri, kekuatan diri kan dekat situ based on Google GF Google Form disediakan. Cuma saya nak minta nanti Jennifer send PNC private and confidential semua yang rakan-rakan isi tadi dan hantar kepada saya nanti sebab saya tak nak yang tu di-share di folder yang Olivia sediakan. Nanti semua baca, kita pun segan tak selesa. So minta nanti Jennifer hantar kepada saya personally semua maklum balas daripada rakan-rakan untuk aktiviti ni sebab saya nak lihat nanti. Right, so dalam pukul 4 nanti saya akan stop sebentar untuk beri laluan you all clock in kehadiran, dan saya nak beri ruang juga kepada pelajar-pelajar yang Muslim untuk solat asar, sebab saya difahamkan siapa yang dekat Sabah tu dalam pukul sebab berbuka puasa tu lebih awal jadi kita beri laluan. Dan saya akan teruskan dengan sharing saya mengenai IPS. Okay, so hopefully semua bersedia dengan jawapan IPS masing-masing. Okay, dan saya berharap sebab setakat ni tak ada seorang pun yang menghubungi saya macam mana nak buat kiraan dan sebagainya, betul ke tidak, dan apa yang pasti saya yakin semua telah berjaya untuk membuat analisa masing-masing based on keputusan. Jadi pada petang ni saya akan share kepada semua interpretasi. Tapi sebelum itu saya nak maklumkan kepada semua para pelajar supaya jelas bahawa apabila kita membuat ujian personality ataupun apa-apa saja ujian psikologi, dia tidak ada betul dan tidak ada salah. Itu pertama kita kena faham. And then environment, percentage adalah tinggi melibatkan environment ataupun situasi semasa yang dihadapi oleh setiap individu akan mempengaruhi you all menjawab soalan tersebut dan akan memberi impact kepada result dia nanti. Jadi jangan risau, tidak ada betul, tidak ada salah apa yang you jawab, apa yang sinonim, signifikan ataupun tidak benar di situ cuma di sini yang penting sekurang-kurangnya kita tahu keadaan diri kita berada pada tahap yang mana pada masa ini. Right? Jadi that's why saya ingin berkongsi. And then nanti tolong remind saya berkenaan dengan projek khas you all. Saya akan sentuh sikit saja and then saya akan masuk kepada kepada topik kita pada petang ini, iaitu saya nak share my basic terapika. Terapika ni saya nak cuba kaitkan dengan aktiviti my reality terapika yang saya cuba kaitkan dengan aktiviti yang you all buat pada petang ini, dan juga memang salah satu daripada konten di dalam kelas Me Within Me kita. Right? So saya akan share slide saya berkenaan IPS. Semua dah ready? Kalau semua dah ready, so please thumbs up ke apa dekat sini, ikon dekat sini, sebab saya takut nanti tertidur sebab dah di hujung-hujung puasa ni. Alright, so kalau dah ready, saya cari slide saya sekejap. Cari banyak slide saya dekat sini, yang mana satu Okey, yang ni bukan. Mana lagi slide saya ni?
Desktop. Window. Sekejap Nampak ke? Dah masuk ke? Boleh nampak? Boleh, Madam. Okay. So kita teruskan ya. Okay. So, yang ni yang saya nyatakan tadi ya. I took personality test like that once. What is your score? Ada orang non, ada orang no score. Ada orang cakap dia no personality. That's why saya cakap tidak ada betul, tidak ada salah bila kita buat ujian personality test, ujian psikologi dan sebagainya. Environment mempengaruhi dan situasi semasa ataupun apa-apa perkara yang trigger you all dalam semasa you all nak buat sesi ataupun 2 minggu sebelum ada kelas ni dan sebagainya juga mempengaruhi. Dan satu lagi memang nature ataupun family culture juga mempengaruhi the way kita membesar, personality kita dan sebagainya. So yang ni kita kena faham And then seterusnya okay yang ni saya just share kepada you all, which is Allport ni merupakan pakar lah dalam ni. Ini yang lama. So yang the latest one banyak. Siapa pelajar kaunseling, pelajar-pelajar yang ada ambil psikologi, yang rajin untuk mencari sumber berkaitan dengan psikologi dan sebagainya, kenallah pakar-pakar yang terlibat dalam personality, right? So yang ni adalah apa yang dikata Allport. Personality adalah organisasi yang dinamik psikofizikal dalam diri individu yang menentukan ciri-ciri tingkah laku dan pemikiran kita. Sebab tu kelas kita nama dia Me Within Me. Dalam diri kita, ada diri kita. Dan kita kena kenal diri kita. Okay? Personality turut berkait rapat dengan sikap dan trait individu seperti marah, panas barang, penyayang, sensitif, keupayaan menangani tekanan dan sebagainya. Okey, termasuklah tingkah laku dan pemikiran tadi ya. Okey. So ini antara ujian personality yang ada. Saya kalau saya ada ruang masa, saya nak buat satu lagi metafizik tarikh lahir dan juga IPW ya. Sebab sebenarnya yang ni jarang saya tawarkan bila kita ada certified sijil berkenaan. So saya rasa happy kalau saya dapat share dengan pelajar-pelajar supaya kita masing-masing kenal diri kita, supaya kita dapat improve apa sahaja kelemahan yang ada dalam diri kita, right? So yang saya ambil adalah IPS, iaitu Inventory Personality Sidik. Dalam inventory ni dia ada 16 skala. Dan ada 15 trait personality. That's why penting kalau you all nak buat kiraan tadi, sebagaimana minggu lepas yang saya guide ya. Jangan buat silap pula kiraan tersebut. Kira ya sahaja mengikut skala dan trait yang disediakan. Right? Okay. Inventory personality sidik ni, IPS ni merupakan satu pendekatan psikologi yang membantu individu mengenali diri serta eksplorasi potensi diri. Jadi, ia merupakan satu ujian untuk mengenal pasti ciri-ciri personality individu. Ya, dekat sini. So, kena ingat, jangan salah, tengok balik ke kertas jawapan masing-masing. Cara kira dia macam ni. Kira ya sahaja, secara macam ni, secara melintang. Tengok kat sini. Kira dekat sini. Dan masukkan di dalam ruangan-ruangan ini. Right? Okay. So yang ni saya tak sediakan. Tapi saya nak nyatakan semua skor yang you all perolehi kena convert kepada 100%. Tetapi dekat sini kita tak pakai 100%. Kita pakai 99%. Ada sebab ya. Sebab ada satu skala kejujuran. Jadi dekat sini you all kena kira kalau siapa dapat skor 5, means 50%. Kalau tak ada skor 1%. Kalau skor penuh 99%. Okey. Sebenarnya ironinya ialah tidak ada manusia sempurna kecuali Tuhan. That's why kita kena sentiasa berada dalam tahap yang balance. Right. Okey, pentafsiran ujian ni
kita akan melihat satu persatu daripada segi agresif, analytical, autonomi, bersandar, extrovert, intellectual, introvert. Jadi biasanya saya akan, bukan saya fokus lah, saya nak pelajar-pelajar tahu tahap agresif masing-masing macam mana, tahap analytical macam mana, autonomi, bersandar, dan paling bagus sebenarnya kita kena tahu pada masa ini, pada ketika ini. Kita ni jenis individu extrovert ke introvert? Supaya kita dapat sesuaikan diri kita. And then of course saya akan melihat kritik diri di sini. Dalam diri kita kan pelbagai, bak kata tadi perkongsian, banyak kelemahan apa semua. So kritik diri ni kalau kita tak aware ataupun kita tidak tangani dengan baik dan sebagainya, dia akan boleh menyebabkan seseorang individu akan mengalami isu-isu seperti stres, anxiety dan sebagainya. Right, and then of course dalam ujian ni ada skala ketidakjujuran. Ketidakjujuran ni bukan bermaksud you all dapat skor yang tinggi menunjukkan you all menipu dalam ujian ni. Tapi situasi ni berlaku apabila kita pada masa itu tidak fokus. Kita patutnya menjawab soalan berkenaan dalam tempoh masa yang sepatutnya, tapi kita jawab dalam tempoh masa yang lama, ambil masa yang lama, ataupun pada masa itu kita tidak sihat, jadual kita sangat padat, kita penat dan sebagainya, dia akan mempengaruhi, right? Okay, skor ujian untuk skor tinggi jumlahnya ialah 70 hingga 99%. Skor sederhana 40 hingga 60% dan skor rendah 1 hingga 30%. Jadi once saya masuk sekejap Okay, once saya masuk kepada skor nanti, saya minta masing-masing buat catatan untuk diri sendiri. Okay, kalau biasanya kalau saya buat dalam kelas secara bersemuka, saya akan pergi round lah, tengok satu persatu dan sebagainya. Tetapi dalam folder, saya boleh nampak dekat sini lah ya, nanti ya. Okay, sekarang ni kita cuba sebelum saya buka slide dan sebelum saya beri ruang masa kepada pelajar untuk solat dan untuk log in kehadiran, kita ambil 1-2 dulu ya. Okey, kita lihat yang pertama dulu. Individu agresif, dikatakan agresif, skor dia 70 hingga 99%. Kalau siapa yang dapat skor yang tinggi untuk agresif, biasanya sifatnya apa? Selalu hendak menang. Dia tidak kisah pendapat ataupun perasaan orang lain. Okey. Kemudian dia bertindak dahulu sebelum berfikir. Dia suka kritik orang lain. Jadi apapun berlaku, yang penting hajat dan matlamat diri tercapai. Itu bagi skor yang terlalu tinggi. Maksudnya dekat sini ya, ada di kalangan you all kalau skor ni terlalu tinggi, so kita recheck. Self-recheck diri kita sendiri. Betul ke kita suka kritik orang lain? Betul ke kita ni memang nak menang saja? Betul ke kalau kita nak bagi apa-apa pendapat dan sebagainya, then apa nama ni, ada isu-isu yang related, okay? Menyebabkan kita tak kisah pendapat orang lain dan sebagainya. Sekejap Okey. Kemudian individu yang pasif, skor dia ialah 1 hingga 30%. Jadi yang ni kebanyakan berlaku pada kita. Kita susah cakap tidak bila membuat sesuatu keputusan dan tindakan. Kita tidak kisah perasaan diri kita sebab kita nak jaga hati orang lain saja. Walaupun hakikatnya berat, kita tidak dapat terima keadaan tu And then bagi individu yang skor dia sangat rendah ni, mudah diambil kesempatan oleh orang lain ya. Jadi dekat situ nanti ya,
Itu mungkin kelemahan yang ada sebab satu masa dulu saya pun berada dalam situasi tersebut. Tapi pengalaman yang berlaku, kehidupan dari masa ke semasa, ya, dia membantu kita untuk kita improve ourselves. Jadi don't worry ya. Jadi yang sebaiknya, okay, siapa yang dapat skor 40 hingga 60% ni, untuk skor agresif, kita kenali sebagai asertif. Asertif ni maksud dia tegas diri. Tegas diri ni kita bercakap dengan berhemah, kita berterus terang kepada individu lain apa yang kita inginkan, tetapi pada masa yang sama kita menghormati perasaan orang lain dan menerima tanggungjawab apapun situasi yang berlaku tanpa menyalahkan orang lain. Maksudnya dekat sini kita berhemah in good manner. Kalau sekalipun kita tidak setuju terhadap apa-apa saja, ya, macam you all nak buat projek khas tak setuju dengan ini dan sebagainya, you all cari satu ayat yang baik untuk you all sampaikan. Okey, contohlah paling mudah, okey, saya okey, terima kasih sebab bagi guideline buat macam ni dan sebagainya, cuma saya mencadangkan. Kita tak kata saya tak setuju. Yang tu agresif. Tak, yang ni kita berterus terang, okey, saya nak mencadangkanlah kalau kita buat design ni begini dan sebagainya. Jadi mungkin kita minta pendapat kawan-kawan yang lain lah. Maksudnya dekat sini kita tak reject orang tu, tapi in other way, in good manner, kita memberi tahu sesuatu yang sedap didengar, yang baik, yang tidak menyakiti hati sesiapa. Right? So, saya stop dekat sini dulu. Saya nak buka QR code. So, saya nak minta semua login. Kita masuk semula dalam 4:10 lebih kurang ya. Right?
Okey, saya lihat dah semua dah login dekat sini. So, saya stop sharing di sini. So, please take 5 sebentar ya. Bagi yang lain, sekejap lagi saya akan sambung balik. Okey, so boleh saya teruskan ya?
Alright, sebelum saya teruskan, kelas kita minggu depan tak ada. So, kelas kita akan bermula pada 11 Mei nanti. Please take note ya, sebab cuti perayaan ya, cuti hari raya. So, kelas kita nanti saya akan maklumkan ya. Mungkin kita akan mulakan dalam pukul 3.30 ya, untuk bulan yang tak berpuasa tu. Supaya you all akan take note. Tapi apa-apa saya akan maklumkan. So next week tak ada kelas. Kelas kita akan bermula semula pada 11 Mei nanti ya. So please take note. Sebelum saya sambung kepada IPS, saya takut terlupa ya. Yang kedua, saya diberi tarikh sehingga hari Jumaat ini ya, untuk you all submit kepada saya. Saya dah maklumkan kepada Bendahari dan juga kepada Haina ya. Design untuk hadiah dan cenderahati. Yang lain-lain dah proceed. Tahniah untuk you all semua. Saya bangga sebabnya saya difahamkan kebanyakan kelas-kelas lain bajet di cut off, dipotong ya. Tapi surprisingly, you all dapat bajet penuh seperti mana yang you all pohon. Jadi tahniah untuk you all semua. So sekarang ni ada esok dan lusa je, last kali hari Jumaat. Paling latest saya merayulah kalau saya tak sempat ya, pada hari raya. Sebab kita nak guna pada 21 hari bulan begitu kan. Tapi saya pasti mungkin hadiah tu boleh dihantar kemudian, tapi prosesnya begitu. Mesti 2 minggu selewat-lewatnya sebelum tarikh pelaksanaan program untuk tempahan selesai. Jadinya, saya mohon sangat-sangat, latest by esok lah. Sebab hari Jumaat kan banyak orang dah mula cuti dan sebagainya. Tolong hantar kepada saya design. Okey, untuk hadiah you all ya. Bendahari dah hantar kepada saya apa-apa keperluan, berapa kuantiti dan sebagainya. Sebab saya nak kena hubungi pihak vendor ya. Dan saya perlukan design you all untuk hadiah, trofi, tote bag, towel. Kalau boleh standardkan, cuma bezakan yang mana satu untuk penceramah, yang mana satu untuk pemenang. Yang kedua, kena bezakan hadiah nombor 1, nombor 2, nombor 3 kalau you all nak buat macam mana. So, pakai logo 30 Unimas. Masukkan nama PPP, please take note dekat situ. Nanti Haina pun kalau tak clear ke siapa AJK berkenaan boleh hubungi saya semula. Masukkan nama PPP. Kena ada nama yang penuh tu, saya dah maklumkan Haina juga ya. So Haina, please take action nanti. Sebab saya masih tunggu. Kalau boleh bagi saya esok lah ya. Sebab hari Jumaat saya dah kena deal dengan vendor. Lepas tu saya, hari raya tu saya kena mengejar supplier berkenaan. Sebab cuti kan. And then program kita nak dilaksanakan. Hopefully kita berjayalah untuk membuat tempahan dalam tempoh masa 2 minggu sebelum program dilaksanakan. So mohon kerjasama Saya masih menunggu. Hari ini pun saya tunggu, tak ada juga feedback daripada AJK berkenaan. Then itulah. Okay. So saya teruskan ya. Alright. So saya masuk kepada analytical. Analytical ni adalah berkaitan dengan skor ya. Sekejap ya. Bagi skor yang tinggi iaitu 70 hingga 99%, bagi siapa yang dapat skor analytical ni tinggi, dia sangat sensitif kepada persekitaran, suka menganalisa orang lain, diri sendiri, tengok balik diri sendiri maupun situasi. Jadi maksudnya suka buat observation. Biasa pelajar-pelajar aliran sains, dan kalau kita pay dengan IPW ya, inventory persenti warna, dia more tuan orang yang warna hijau ni. Jadi dia suka, dan kalau ikut aliran pengajian ni biasanya pelajar-pelajar kelas sains, tapi tidak semestinya lah. Tapi kalau you all dulu dekat sekolah menengah sains, masuk aliran sains dan sebagainya, kebanyakan individu ni mempunyai analytical tinggi dan suka juga kerja-kerja yang melibatkan analisa dan sebagainya.
Okey. Dekat sini ya, lepas tu kemudian kita lihat, yang ni nanti saya akan masukkan dalam kelas ya. Orang yang analytical tinggi, dia boleh nampak 8 benda dekat dalam gambar ni, berdasarkan gambar ni. Antaranya orang main gitar, orang dekat pintu, orang duduk sini, orang tua lelaki, orang tua perempuan. Ada lagi beberapa gambar. Itu orang yang suka buat observation. Based on gambar ni, dia dapat melihat gambar-gambar lain selain daripada nenek dan atuk ni. Right? So kita tak cukup masa, saya kena skip. Okay, kalau nak slide saya, slide ni tak boleh because of dia melibatkan ujian personality kan, dia tak authorize ya. Okay, analytical rendah ni bukan bermaksud you all tak bagus, tapi kurang ataupun tidak berminat dengan perkara-perkara yang memerlukan anda membuat analisa. Maksudnya anda adalah individu yang praktikal ketika berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, kita just bercakap-cakap gitu saja. Kita tak lihat perkara-perkara tersirat seperti memek muka dia ke dan sebagainya ataupun ayat-ayat yang dia lontarkan. Kita just surface je. Okay? Jadi yang itu analytical ya, untuk menganalisa dan sebagainya. Ini pula autonomi. Autonomi ni adalah kebebasan. Jadi siapa yang skor tinggi ni dia memang berdikari dia agak tinggi juga sukakan kebebasan sepenuhnya dalam segala tindakan serta dapat mengawal dan menentukan aktiviti-aktiviti harian. Okey? Jadi dia tak suka dikongkong dan sebagainya. Tapi at the same time the very good manner tu dia perlu dia kena ada elemen dapat mengawal dan menentukan aktiviti seharian. Autonomi skor rendah ni dia terima je lah arahan daripada orang lain dan struktur sosial yang memerlukan keakuran. Maksudnya dekat sini dia ni yes, okey, dia dia terima saja apa peraturan atau apa arahan, dia ikut je. Macam tu. Yang ni untuk autonomi yang rendah. Dia ada keburukannya jugalah kalau autonomi terlalu tinggi tu ataupun terlalu rendah tu, dua-dua dia akan ada efek lah ya. Kalau yang terlalu tinggi tu, kita sangat berdikari tu, ada masa bila berlaku sesuatu keadaan ya yang memberi impact kepada you all boleh stres ataupun kecewa dan sebagainya. Kalau autonomi terlalu rendah pun sama juga sebab kita sentiasa ikut je cakap orang sampai kita tak pandai nak buat keputusan sendiri. Contoh simple lah, okey ke baju saya hari ni, okey ke tudung saya, okey ke kasut saya, kalau beli baju warna ni okey dah, matching tak ni dan sebagainya. So kita sentiasa bergantung dengan orang lain ya. So lama-lama kita pun risau, orang rimas ataupun kita sendiri tak tahu nak buat keputusan untuk diri kita sendiri. Bila fikir banyak-banyak dan kita pening, stres ya. Okey, bersandar. Bersandar ni, skor yang rendah ni, dia suka berdikari, dia versus lah tadi dengan autonomi ya, tidak bergantung kepada orang lain dan membuat sesuatu keputusan ataupun melakukan aktiviti. Kalau skor tinggi, bersandar, memang bergantung kepada orang lain. Sebagaimana yang saya nyatakan tadilah. Right? Okey, selalu meminta orang lain menunjukkan arah atau membuat keputusan daripada orang yang ada authority. Jadi tanya mak, tanya bapa, sampai kita dah dewasa pun kita tak tahu nak buat keputusan apa. Right? Okey, yang ni saya nak semua tengok extrovert tu macam mana ya. Tapi sebenarnya saya dah nyatakan tadi dan saya kena tekankan apa-apa pun situasi, apa-apa pun keputusan ujian inventory yang you all buat ni, right? Dia tidak ada betul tidak salah Kalau kita tahu kelemahan kita di mana-mana, kita baiki ya. Kalau kita tahu kita ni over sangat tentang satu perkara yang ada dalam diri kita, and then kita try to balance ya. Right. Orang extrovert ni, kalau skor tinggi, dia individu yang sosial. Sosial ni bukan yang cucuk bintang dan sebagainya. Dia maksudnya dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia mesti ada orang sekeliling dia. Dia very basic kan. Kalau you all kan sekarang ni, kalau apa-apa suka letak headphone kan dekat sini. Itu pun sebenarnya tidaklah menggambarkan you all ni extrovert tu tinggi ke tak tinggi dan sebagainya. Tetapi biasanya you all tak boleh buat kerja senyap-senyap.
Saya extrovert, saya tinggi. Saya satu masa extrovert, satu masa saya introvert. Bila keadaan berubah dan sebagainya, saya jadi extrovert. So, saya tak boleh sunyi-sunyi seorang-seorang, saya rimas. So, kalau saya seorang-seorang dalam bilik masa ni, maksudnya dalam kelas saya akan buka radio. Saya akan buka something yang saya boleh dengar. Manakala skor rendah ni, versus lah, terbalik lah. Individu yang kurang atau tidak sosial, selalu mengelak berinteraksi atau berkomunikasi dalam kumpulan yang besar. Dia tak selesa, dia akan takut ya kalau ramai sangat. Dia selesa seorang-seorang, buat kerja seorang-seorang ya. Okey, seterusnya kita lihat intellectual. Intellectual ni, skor tinggi ni, individu yang suka buat kerja yang membicara perkabaran dari segi intellectual. Okey, dia tidak puas dengan kerja yang rutin. Setiap hari buat benda yang sama sebab dia nak something yang adventurous dalam diri dia. Biasanya personality orang warna jingga yang macam ni. And then kalau skor rendah ni tidak selesa dengan perkara-perkara yang bersifat teori lah. Dia lebih suka dengan kerja-kerja yang berstruktur, praktikal, okey, yang melibatkan kemahiran. Okey. Ini introvert. Introvert ni versus extrovert tadilah. Okey. Okey, introvert ni kalau skor rendah, dia ni adalah orang extrovert lah. Introvert ni kalau skor tinggi, dia adalah individu introvert. Dia suka bersendirian. Dia bukan bersendirian tu sebab dia suka lonely ke tak sebagainya. Dia agak rimas kalau terpaksa berjumpa dengan orang, terpaksa bercakap, terpaksa jumpa orang ni, nak buat benda ni dan sebagainya. Dia terpaksa berjumpa dan sebagainya, so dia akan rimas lah. Okey, itu adalah individu yang introvert ya. And then kepelbagaian. Kepelbagaian ni, okey, kalau kita buat satu ujian lagi, ujian Holland ni, Raysack ni, kita boleh melihat individu ni sebab bila buat ujian personality, macam saya kan, saya buat dalam masa tempoh saya buat pengajian dulu, saya buat attachment dekat Melbourne University. Untuk subjek tapi ialah berbeza budaya lah. Budaya orang putih dia tak sama dengan kita orang Asia dekat sini. So, diorang ni memang sangat adventurous. So, masa saya buat attachment dekat Melbourne University tu, ada satu kursus ni yang kita khas untuk buat personality tu. So, saya buat dalam 45 jenis ujian personality, which is semua ujian kita punya analisa tentang diri kita tadi, dia related tak? Dia ada congruent tak? Dia ada significant tak? Similar ke dan sebagainya, right? So dekat situ kan, kalau individu yang kepelbagaian ni, semua item-item ni, semua elemen-elemen realistic, investigative, artistic, social, enterprising, conventional ni ada terlibat dekat situ. Right? So, masa tu kepelbagaian saya, sebab mungkin environment berada di situ, dengan orang di sekeliling di situ, which is sebenarnya saya bukan orang begitu, tetapi sebab kita nak buat adjustment ataupun adaptation towards the environment masa tu, so kepelbagaian saya agak tinggi skor dekat situ. Sebab adventures, kita terpaksa jadi individu yang adventures hidup di negara orang. Jadi kita individu dapat menghadapi pelbagai situasi bagi mendapatkan pengalaman baru, suka kepada perubahan, suka mencuba sesuatu yang baru, because of you don't have any choice. By hook or by crook, you have to face all those things yang you lalui lah dalam tempoh attachment. Tak lama saya buat attachment, sekejap saja dekat sana, but it's good experience for me ya, sebab kita belajar masa tu, right? So skor yang rendah ni dia relax je lah, dia play safe lah, dia tak suka kerja-kerja yang mencabar. So yang selamat, yang tak membebankan akal fikiran, tenaga dia suka, right? Okay, so dari segi ketahanan ni kita lihat dari aspek self-esteem, right? Okay, skor tinggi, of course ketahanan dari segi fizikal, mental dan emosi. Tapi most likely, very basic, bila saya buka folder form, saya tengok biodata,
Saya tengok skor, saya belum tengok semua, saya just pick at random saja. Okay, saya nampak kebanyakan you all ni ketahanan agak tinggi. Maybe because of you all online class, you have to make adjustment, adaptation, new environment, tak jumpa face to face dan sebagainya. Of course, you have to ya. Tapi saya tahu ada juga yang dapat skor yang rendah. It's okay, not to worry. Dalam kelas ni, once kita dah tahu our so-called weaknesses, then we try to improve ourselves in banyak area ya kita boleh improve ourselves, right? So dalam IPS ni saya nak nasihatkan para pelajar ya yang bersama saya dalam kelas ni. Okay, nanti tengok skor. Kalau skor itu yang saya kongsikan nanti memerlukan you all untuk jumpa kaunselor, find somebody to talk, okay, untuk dapat solution dan sebagainya, please, ya, hubungi kami, right? Because of kritik diri ni, it's not good. In another way, kalau hingga menyebabkan you all berada dalam keadaan tekanan yang agak kritikal. Okay, membebankan diri, rasa bersalah selalu, rasa tak confident, cepat cemas dan sebagainya, bimbang dan sebagainya. So kita lihat ya. Skor 60 hingga 99% ni, okay. Individu merasa rendah diri dan bimbang, tidak stabil dari segi emosi dan psikologi, rasa bersalah terhadap apa yang dilakukan, rasa terkejut atau tidak percaya jika mencapai sesuatu dengan jayanya. Dia ni more or less skor 70% ke atas lah. Which is, kalau kita dapat skor 60 hingga 99 ataupun 70 dan ke atas ni, okay, sangat memerlukan kaunseling individu kerana terlalu kritik diri ya. Dia skor yang 60 hingga 79 ni dia still lagi average tapi dapat faedah apabila menghadiri sesi kaunseling. Okay. Skor yang stable 40 hingga 60%. Siapa dapat skor 50%, 40 ke 60%, stable dari segi emosi dan psikologi. Tapi not to worry, sebab saya dah nyatakan tadi, mungkin apa yang sedang you all lalui, environment dan sebagainya mempengaruhi. Cuma, skor yang terlalu rendah ni, bahayanya. Sebab dia selalu anggap diri dia betul dan orang lain je yang selalu salah. Yang ni pun tak bagus ya. Tak bagus ya untuk diri kita ya. Sebab kita rasa kita adalah orang yang paling bagus, yang terbaik dekat sini. So nanti please check semula dekat sini. Dalam erti kata lain kita ni muhasabah dirilah, begitu. Okay, and then kita lihat mengawal ni in term of control lah. Biasanya pemimpin lah. Siapa yang skor tinggi ni, cuba tengok balik. Bukan maksudnya suka mengawal orang lain ni, kita kontrol orang tu. Tetapi bila kita hidup ada relationship dengan individu lain, of course benda tu memang ada related lah. Jadi, tapi in other way, if individu skor mengawal dia tinggi, dia ni lebih suka memimpin. Good leader lah, dia dapat memimpin orang lain dan sebagainya ya. Cuma kalau dia skor rendah, dia selesa dipimpin. Cuma kalau di skor dia sangat tinggi tu sampai dia mengawal orang lain, ini tak boleh, mesti ikut kata saya saja, ikut rentak saya saja. Kalau saya kata A saja, sangat rigid ya, macam tu pun sebenarnya boleh menyebabkan orang lain tak suka kita. Jadi biar dia sederhana. Okay, balance ya. Okay. And then kita lihat menolong. Menolong ni dah namanya menolong kan. Individu yang dapat skor tinggi ni berkeinginan untuk menunjukkan atau mencurahkan rasa simpati, kasih sayang, suka buat kebaikan, suka bantu orang lain.
volunteer, dekat situ, right? So, skor rendah ni tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain lah. Sebab bagi dia, it's good kalau fokus pada diri saya sendirilah. Saya nak bantu diri saya sendiri. Ada baiknya dekat situ, tapi kita hidup bermasyarakat, kita hidup ada family, ada surrounding di kiri kanan kita, and then biarlah dia balance ya. Menolong ni bagus ya. Right. And then seterusnya kita lihat sokongan. Sokongan ni, skor individu yang tinggi ni dia mempunyai keinginan untuk dikasihi, difahami, mendapat simpati. Okey, tapi skor tinggi trait ini jika dia dicombine dengan skor rendah, menolong, individu ni sangat mementingkan diri. Dia nak tolong, dia skor menolong dia, dahlah skor menolong dia sangat rendah, tapi pada masa yang sama dia nak macam mana, dia nak orang faham dia nak orang sentiasa memahami dia, okay? Sentiasa beri perhatian pada dia dan sebagainya. Towards the end, apa yang berlaku, dia akan jadi attention seeker. Attention seeker tu salah satu daripada isu yang ada melibatkan kesihatan mental ataupun kesihatan emosi. Jadi, yang ni kita kena check balik. Skor penolong kita rendah ke? Dan sokongan kita tinggi, dan kita cuba checks and balance. Right? Okay, seterusnya berstruktur. Struktur ni dengan kata lain, okay, kalau individu yang skor tinggi ni, dia perfectionist lah. So para pelajar semua, kita tak boleh terlalu perfectionist sebenarnya dalam satu-satu perkara. Sebab kalau kita tak achieve, sebab tu ramai orang akan rasa kecewa. Dia rasa bimbang, anxiety dan sebagainya. Saya nak target dia macam ni. Kita boleh buat set goal kita, boleh target dan sebagainya, tapi biarlah mengikut kemampuan dan kesesuaian diri kita. Okay? Sebab apa? Kebimbangan saya ialah apabila kita set terlalu high our expectation, ataupun kita jadi sangat perfect in certain perkara yang kita buat, dan kalau kita tak berjaya achieve, then dia akan menyebabkan kita rasa stres ya. Jadi tapi very basic, kita boleh lihat diri kita sendiri. Contohnya kan, kalau kita dekat bilik kita ada individu kan, dia selesa je kalau dia tak kemas tempat tidur dia, dia tengok katil dia, selimut dia. Sebentar ya, anak saya call. Hello? Ya? Okey, ada orang hantar si? Nak tunggu Umi? Macam ni? Okey, pergi siap mati pinjam dengan nenek? Okey, tunggu Umi lewat sikit, Umi ada kelas. Take care. Assalamualaikum. Bye. Love you. Bye. Okey, sorry anak saya dia balik sekolah. Okey, boleh dengar suara saya? So, kita teruskan. Okey, saya sambung semula kepada struktur ni tadi. Okey. Alright. Kenapa dia kata? Saya stop sharing dulu. Tiba-tiba pula dia ada masalah kat sini. So, kita tengok balik. Alright. So, saya balik semula kepada struktur ni tadi. Okey. Bila kita tengok diri kita lah, kalau kita jenis yang kemas ya, dia simple je. Siapa-siapa yang tak belajar psikologi pun boleh. Kita tengok kawan kita, the way dia susun buku ke, the way dia susun bilik dia ke, the way dia penampilan diri dia, sebagainya, kita nampak dia berstruktur tak? Sebab dia suka kemas. Dia kalau nampak yang bersepah-sepah tu dia rimas. Berbulu biji mata. Macam tu. Sebab tak suka. Itu yang kita boleh detect orang tu dia memang struktur tinggi ya.
Cuma tadi kita kena hati-hati sebab kita tak nak sampai kita perfectionist yang memakan diri kita makan hati ya, sebab kita tak dapat achieve dan sebagainya. So skor yang rendah ni suka aktiviti yang tidak berstruktur, dia tidak berulang lah, dia macam cincai lah, mana-mana je lah, cowboy gitu macam tu. Tak kisahlah apa dan sebagainya. So yang ni tak juga okey, nanti kan tuala tu tak cuci sampai seminggu 2 minggu kan, bau busuk dan sebagainya. So kita tak berstruktur ataupun kita macam dekat meja tu berserabut. Tetapi saya tak boleh nafikan pelajar-pelajar yang dekat fakulti kejuruteraan bila kita buat sedikit survey kan, kebanyakan dia ni, mereka struktur ni dia skor rendah. Sebab messy, dia agak messy ya. Hanya dia je tahu di mana dia letak barang dia. You nampaklah bersepah macam mana. Jadi macam tu, dia tak kisah. Ada individu ya, dia balik pergi shopping ke sebagainya, pop dia letak je barang kat situ. Kalau esok dia tak kemas ke, lusa tak kemas dalam plastik tu sampai ke seminggu 2 minggu, biarlah dalam tu. Tapi kalau yang tu memang skor dia rendah sangatlah, skor struktur. Tapi ada individu dia tak dapat, dia mesti kemas, touch up, apa semua baru dia dapat study. Tak suka nak tengok sepah-sepah Okay, and then seterusnya kita tengok skor pencapaian. Okay, individu yang skor dia tinggi, okay, dia sangat bermotivasi dan suka bersaing untuk mencapai sesuatu. Okay, cuma dekat sini kita check balik. Dia bagus, tak ada masalah. Individu dapat skor tinggi. Tapi still juga, okay, kita kena berpada-pada. Sebab apa? Kalau kita too eager, too excited, kita takut kita jatuh, then kita akan kecewa. Macam tu. Okay, yang skor rendah dalam pencapaian dia tak kisahlah. Dia dilantik jadi ketua ke, tak ketua ke, orang peduli ke, tak peduli ke, dia tak kisah. So, life must goes on. Yang tu okey kalau, tapi dalam aspek kalau kita nak study dan sebagainya, of course kita kena ada ciri-ciri pencapaian kita ni tinggi, right? So itu adalah 15 skala ataupun trait yang kita lihat dalam IPS, right? And then of course bila kita nak buat ujian personality ni, biasa saya buat one to one dengan pelajar. 25 minutes only. Buat pada masa yang sama. Saya masih ingat lagi masa saya buat satu ujian personality tu, MBTI, saya punya lecturer dia akan beritahu masa saya buat attachment tu lah. Saya buat attachment dekat a free university dekat Australia tu. Saya pergi dekat Melbourne, La Trobe University, MMR pula saya. Ada 4 universiti saya pergi. Monash University salah satu. Swinburne, ada 4 dan 5 saya buat attachment. Masa saya pergi dekat La Trobe tu, La Trobe University, dia jauh sikit lah daripada Melbourne tu. Dia dekat ujung sikit Masa kita pergi dekat situ, bila saya buat ujian, saya tak ingat tapi maybe MBTI saya buat ujian personality tu. Sebab dia panjang kan, banyak masa tu, so dia bagi kita tempoh 25 minutes until maksima 40 minutes. So saya punya lecturer tu cakap, it's okay. Dia kata before go to class, please have a cup of tea, coffee, bawa dalam kelas. Dia kata tidbits, bawa tidbits. Dia kata feel free, masa you jawab soalan tu semua, sambil-sambil tu you makan kacang ke, makan apa semua. Tapi fokus dia kata untuk buat ujian personality, right? So, and then dia kata because of every ujian personality, dia akan ada satu scale, kita nak lihat kejujuran dekat situ. So, dalam IPS ni pun ada kejujuran. Kejujuran ni bukan bermakna you all menipu ke, berbohong ke, ataupun manipulate all the question because of you have an experience buat ni masa sekolah rendah dulu, or sekolah menengah, or maybe you dah pernah buat dan sebagainya. Oh, saya dah tahu dah gini-gini dan sebagainya. But the actual situation, kalau kita betul-betul
kita nak tahu tentang diri kita, dan kita buat personality test ni betul-betul, dan ada kebaikannya bila kita tahu skor kita untuk kejujuran. Kenapa ada thread kejujuran dibangunkan untuk mengesan tahap kejujuran individu atau kecenderungan individu menipu dalam menjawab item ujian tersebut, dan dia sebenarnya menjelaskan trait personality kejujuran kita. Overall dekat situ, kita rasa memang menolong kita tinggi. Hakikatnya sebab kita dah tahu membaca the items of the question, and then kita try to manipulate, kita try jawab. Tapi kan kalau ada satu soalan tu saya tidak pernah mengumpat. Kalau you tanda tidak, you menipu diri sendiri. Sebab as a human being, saya akan letak situ ya. Saya tidak pernah berbohong. Saya letak, saya tidak pernah berbohong. Saya letak tidaklah, sebab saya pernah berbohong dalam hidup ni. Sebab kita nak recheck balik. Kan? Ada orang kata, nanti saya letak macam ni, jadi macam ni, kan? Tak, maksudnya kat sini jujur pada diri sendiri. Whatever ujian personality yang you all jawab, kena jujur pada diri sendiri. Based on item berkenaan, right? Okay, so siapa yang dapat skor tinggi untuk kejujuran ni, okay, boleh buat ujian ni sekali lagi, right? Dia kata kat situ 60%, but saya ambil kira 70% and above. Kalau skor sangat tinggi untuk trait kejujuran, then recheck balik. Boleh jawab semula, boleh buat semula ujian personality ni. Boleh request personal, right? So, any question? Kalau nak tanya saya, silakan. Any question? Semua masih ada dalam ni ke? Risau saya bercakap seorang-seorang. Amirul dia dah siap-siap bagi ada rest tangan. Okay, saya takut saya bercakap seorang-seorang. Sebab saya dah perasan 2 minggu ni tak ada orang yang remind saya untuk ambil gambar kelas. Which is sebenarnya every week kena ambil gambar. Termasuklah gambar-gambar you all buat aktiviti tadi. Termasuklah gambar-gambar you all buat presentation. Saya tunggu juga siapa yang nak remind, nak mulakan dan make sure ada ambil gambar dan sebagainya. But saya still memberi peluang kepada you all. So for next class, make sure ada orang yang remind, okay? Ambil gambar. Bila kita buat aktiviti refreshment, bukalah kamera tu supaya kawan-kawan pun nampak dan sebagainya. Okay, ada. Yeay. Maksudnya you all ni alert. Okay, thank you. Marah dengan saya ya, jangan marah. Okay, tu sebenarnya saya buat reverse psychology, reverse psycho. Gitu. Okay, tak apa. Saya gurau-gurau petang-petang kan. Ideal gelak dekat situ. Dah ambil gambar tadi, dia kata ada madam marah Olivia dengan Haina. Dia kan ketua kelas. Dia ingat So nanti kalau kita ada buat aktiviti, saya tengah popek tu nak ambil gambar saya, snap lah kan. Nanti kan nak buat video montage ke dan sebagainya. So kita shoot sikit-sikit, gabungkan aktiviti kelas yang kita buat. Taklah, adalah bukti saya nak bagi tahu dekat pengarah dan timbalan pengarah PPP. Sebab dia kata sebab paperwork kita tu yang pertama dia bagi komen. Kita Puan Sab, dia kata mesej saya. Nanti pergi ambil proposal dia kata kali ni pengarah dengan timbalan pengarah berbaik hati. Approve sahaja apa you all buat. Oh, saya kata ruginya saya tak minta lebih-lebih kali ni. Saya kata pelajar-pelajar kelas saya ni bawa aura yang sangat bagus, saya kata. Feng Shui sangat baguslah. Ada ong, saya kata. Gelak dia orang semua. Right, sebab masa presentation tu saya tak dapat join. Actually boleh join Feng Shui But terima kasihlah dekat you all semua. Terutama sekali Haina dengan Amirul present. Saya tak tahu macam mana penyelaras untuk MPU 3452 kepimpinan kata.
betul-betul walaupun dalam nervous tu betul-betul you all try to convince them untuk approvekan program ni, right? So diorang pun cari mana diorang nak cari untuk you all improve the paper. Pop-pop dia tengok kena extend to 6 hours. So itu je lah, yang lain-lain no complain, no comment, ya. Semua bagus. So itu saja daripada saya petang ni. Saya nak minta Aina please brief the progress. I need by tomorrow the latest. I also give the example from last semester classes, how they do the design dan sebagainya. Right? So Haina, a few minutes, Amirul or everybody, siapa-siapa yang terlibat or the ketua AJK for design ke whatever ke, benda hadi ke apa, some words to say. For a few minutes before we dismiss our class. Anyone? Ada ke? Dekat sini. Ya. Teruskan. Mana muka saya nampak? Sedang mukanya. Amirul, sila Amirul. Ya, yes. Sebab hari Jumaat. Sebab kalau boleh petang tu saya nak liaise dengan vendor. Sebab saya dah liaise dah dengan vendor berkenaan. Dan saya nak hantar our design. Design kita, and then siapa Dayang Nadia dah bagi saya apa nama tu, apa list tu tadi. Kenapa Amirul? Betul. Betul. Okay. So saya memang observe ada yang memang sik berbunyi lah, orang Sarawak cakap tak berbunyi dalam kelas ni. Jadi tunggu dan lihat saja. Saya tengok semua benda tu. Tanpa siapa-siapa tak ada maklumkan dengan saya apa-apa semua, saya observe everybody, ya. So saya tak nak pinpoint, nak salahkan, marah ke dan sebagainya. Itu bukan cara saya. Tapi kita kena sedar diri, kita kena faham. Kawan-kawan ni dah try our best untuk kelas kita. Bukan untuk saya, bukan sebab Amirul ni nak tunjuk supaya saya lah yang nanti dapat perhatian, dapat bagus markah dan saya. Tak, ini projek kita. So, siapa-siapa yang belum lagi melontarkan idea, berkongsi apa-apa, pandangan dan sebagainya, please. Ya, please. Saya observe satu-satu, saya tengok satu-satu, ya. Ada. Saya dah tanda-tanda juga yang senyap saja. Saya nak kata tak ada contribution, tak boleh juga, ya. Tapi saya, I need more. Bantu. Sebab saya tunggu, ya. We don't have enough time. Kalau sebenarnya macam ni, kalau kita tidak berjaya membuat tempahan dalam tempoh masa yang diberikan sebelum tarikh pelaksanaan program, then kita kena pihak PPP, mereka macam ada denda lah. AP kita kenali. Pihak kewangan akan mengenakan denda dan mereka kena berjawab benda tu. Silap-silap hari depan, you all tak dapat nak beri hadiah kepada pemenang dan juga penceramah. Sebab dia akan reject. Tak dapat nak proses. That's why saya sangat perlukan kerjasama semua. By Jumaat,
saya dah submit dah everything. Saya kata before 21st our program on 21st kan, everything clear, PO dah jalan, semua dah jalan dan sebagainya. Right, so please bantu kawan-kawan AJK yang lain. Okay, anything lagi? Saya ada dekat sini apa tadi esok show dua-dua design daripada Chelsea, boleh, tak ada masalah. Masih lagi saya beri masa ya. Okay. Madam, Okay, ada Yang- apa? yang logo PPP tu perlu ada card design hadiah ke, Madam? Logo tu tak perlu, letak nama PPP sebab dia tak ada logo. Dia pakai Oh. Unimas yang 30 tahun tadi tu kan, and then tapi kena ada nama Pusat Pembangunan Pelajar. And then you all boleh publish kalau kita dah ada poster cantik, dah ada link ke whatever dan sebagainya. Nanti bagi dekat saya termasuk ayat hebahan, saya akan minta tolong admin di Facebook rasmi Pusat Pembangunan Pelajar untuk upload. Yang tu Datuk Naib Chancellor pun tengok FB berkenaan. Okay? Semua orang dekat Unimas dan orang luar pun tengok. Jadi please, kalau dah get ready sesuatu, kita publish untuk kita dapat peserta dan make sure pihak PPP nak minta senarai nama peserta, terutama sekali daripada UiTM tu tadi, daripada UMS dan sebagainya. So please alert semua AJK berkenaan yang terlibat. Right? Okay, so anything else? Ada apa-apa lagi? Boleh chat saya juga kalau saya lambat jawab. Biasanya saya jawab juga walaupun lambat ya. Okay, so Madam, ya. untuk yang surat rasmi itu kan, dia guna logo biasa untuk Unimas tu. Kan kami SU buat surat rasmi. Untuk Okay. logo surat rasmi itu, Surat rasmi tu you all buat draft content dia saja. Lepas tu saya pergi email kepada saya akan tengok balik. And then logo and then surat tu saya akan hantar kepada secretary kepada pengarah, pegawai personal assistant kepada pengarah PPP dan mereka yang akan keluarkan surat. Once dah ada surat tu nanti saya akan serahkan semulalah kepada Syafiqah untuk di scan, di email kepada penceramah berkenaan, kepada pihak yang nak dijemput, macam tu. okay, thank you Madam. Faham buat konten dia. Jadi buat isi, cari alamat semua tu. Tentang logo-logo tu tak apa. Dah dapat draft surat tu nanti hantar dekat email kat saya. Saya check dulu and then saya submit dekat pejabat PPP. Right? Okay. Yang tu boleh buat segera juga sebab kita kan tolak cuti raya, lepas tu tinggal 2 minggu je program kita berjalan. So promosi kena ada kalau tak lepas target tu maksudnya fail lah program khas sebab target kita 100 orang. So we have to cari alternatif. Tak semestinya UiTM kalau tak dapat sambutan, tak ramai peserta dan sebagainya. We try our best untuk dapat plan B pula, jemput sekolah ke jemput apa whatever. Yang penting mesti participant tu achieve. Tapi of course lah dia nak tadi sebab dicatat oleh pengarah tu senarai nama pelajar UiTM, UMS dan sebagainya yang ada get involved. Politeknik ya, ILP, Institut Latihan Perindustrian, even you all boleh approach universiti swasta yang ada ni. Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, apa lagi IPTS yang ada dekat sini. Yang tu kita punya plan B, just in case daripada universiti-universiti yang kita nak tadi tu tak mencapai target kita. So we have to ada plan B. Right? Faham maksud saya kan? Pelajar Unimas sebab kita nak sediakan sijil. Okay. So lagi ada apa-apa lagi? Okay. Kalau tidak ada apa-apa, pada kesempatan ni saya nak mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin kepada semua pelajar yang menyambutnya. Bagi yang tak menyambut, selamat bercuti.
jaga diri masing-masing walaupun telah banyak kelonggaran, tapi kita masih lagi berhadapan dengan COVID-19. Kes masih berlaku di luar sana dan sebagainya. Please jaga diri ya. Dan enjoy your holiday ya. Minggu depan tak ada kelas. Jangan tunggu pula ada kelas saya ke tak. Kita akan jumpa pada 11 Mei. Tapi pada masa yang sama, kerja-kerja, gerak kerja kita kena berjalan lah. Right, so itu saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi atas komitmen semua. Okay, jumpa selepas raya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, stay safe and take care everyone. Itu saja daripada saya. So, thank you for komitmen semua ya. Right. Terima kasih, Madam. Selamat Thank you, Raya. Madam. Okay. So, boleh dismiss kelas Thank you, Madam. Selamat Raya. Sama-sama. Terima kasih.